Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar bapak semua? Sihat? Seharap awak semua sentiasa dalam keadaan sihat, insya-Allah. Pada hari ini Ustaz akan menjawab semua subjek tauhid darjah 2 dalam bab yang kedua dalam subtopik yang kelima dan keenam, iaitu berkenaan sifat Allah yang kelima dan keenam. Qiyamuhu ta'ala binafsihi dan al-wahdaniyah. Sebelum saya mulakan, marilah bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Inilah mulakan qiyamuhu ta'ala binafsihi. Qiyamuhu ta'ala binafsihi. Qiyamuhu ta'ala binafsihi ialah sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang kelima. Qiyamu ta'ala binafsihi artinya Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri. Apa itu berdiri dengan sendiri? Kalau kita gambarkan kita sebagai manusia lah. Kita ni manusia. Kalau berdiri gunakan apa? Adakah kita boleh berdiri dengan sendirinya tanpa gunakan apa-apa, tanpa perlukan apa-apa? Tak kan? Manusia berdiri perlukan kaki. Kalau kaki ni tak sihat ke, lumpuh ke, boleh berdiri tak? Tak boleh kan? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ni bersifat apa? Berdiri dengan sendirinya. Nanti kita akan tengok apa itu istilah berdiri dengan sendirinya. Yang kedua, Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsihi. Bermakna Allah Ta'ala tidak memerlukan kepada yang lain. Maksud apa qiyamuhu ta'ala binafsihi ni? Bermakna Allah Ta'ala ni tak perlukan apa-apa. Tak perlukan apa-apa pun. Tak perlukan apa-apa untuk apa? Untuk buat apa-apa lah. Contohnya Allah nak buat sesuatu, nak takbir sesuatu benda, seperti alam ni ke, nak aturkan takdir manusia ke, manusia buat apa. Allah tak perlukan apa-apa pun. Tapi manusia ni perlu. Contohnya kalau manusia ni nak bergerak, nak berjalan, perlukan kaki. Kalau nak pergi tempat yang jauh, perlukan kenderaan seperti motor ke, kereta ke. Kalau nak makan, perlukan mulut. Kalau nak mengangkat sesuatu barang, perlukan tangan. Melihat, perlukan mata. Mendengar, perlukan telinga. Dan macam-macam lagi lah manusia perlukan. Tapi Allah tak perlukan itu semua untuk nak buat apa-apa. Yang ketiga, Allah Ta'ala tidak memerlukan sesuatu pun. Sebaliknya, makhluklah yang memerlukan dan mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak perlukan apa-apa pun. Tak perlukan apa-apa pun. Tapi makhluklah. Makhluk ni macam kita. Dan makhluk lain lah. Seperti jin, malaikat. Makhluk. Benda yang dicipta. Benda yang dicipta tu, seperti kita ni, manusia ni, perlukan Allah. Allah tak perlu pun untuk kita ni, tak perlu pun. Sebagai contoh, solat. Allah akan bagi ganjaran bagi siapa yang manusia yang beramal soleh. Contohnya seperti solat, baca Quran. Bagi ganjaran. Ganjaran apa? Pahala. Bagi apa? Nikmat apa? Bagi ganjaran syurga bila kita ke akhirat nanti. Allah akan bagi semua. Allah akan bagi yang beramal soleh. Syaratnya kena beramal soleh lah. Baru dapat benda tu.
Kat sini maksudnya kan, manusia ni kalau tak ibadat pada Allah pun, Allah Allah takkan mati. Dia takkan menyusahkan Allah. Ataupun Allah ni akan terkesan kalau manusia ni tak beramal soleh kepada Allah. Tapi manusia yang perlu beramal soleh kepada Allah. Sebab apa? Nak dapatkan ganjaran. Seperti pahala, syurga. Tapi ada kata kalau manusia tu tak buat, tak beramal soleh, tak solat, tak baca Quran ataupun sebagainya, tak ikut apa yang Allah suruh. Allah suruh, tapi manusia tak buat. Siapa yang rugi? Manusia tu yang rugi. Rugi apa? Sebab tak dapat ganjaran. Tak dapat pahala. Bahkan dapat dosa. Nanti ke akhirat nanti, Allah akan balas dia dengan ganjaran apa? Mengembalasan azab seksa kat neraka. Allah tak perlukan manusia ni pun. Tak perlukan manusia ni nak sembah dia kan. Supaya Allah ni tetap berkuasa ke apa. Tak perlu pun. Sebab Allah ni memang tak perlukan apa-apa. Yang keempat. Dalil nakli sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi. Dalil nakli maksudnya bukti. Bukti yang ada dalam Al-Quran berkaitan sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang bernama qiyamuhu ta'ala binafsihi. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Surah Fatir ayat yang ke-15. Artinya, oleh kerana Allah menguasai segala-galanya, maka wahai umat manusia, kamulah yang sentiasa berhajat kepada Allah dalam segala perkara. Sedang Allah, dialah sahaja yang maha kaya lagi maha terpuji. Dalam Al-Quran pun telah membuktikan bahawa Allah menguasai segala-galanya. Tak perlukan apa-apa pun. Dan membawa kuasa dah. Semua apa-apa yang ada kat alam ni, semua dalam kuasa Allah. Kuasa Allah. Sedangkan manusia ni yang berhajat kepada Allah. Kalau nak sesuatu, nak berjaya dalam perbezaan, banyak berdoa. Usaha pun perlu jugalah. Usaha, belajar, mengulang kaji. Nak rezeki pun kena usaha. Selain tu pun kena doa kepada Allah agar diluaskan rezeki. InsyaAllah Allah akan bagi. Allah akan bagi. Allah takkan pernah tolak doa kita. Kalau kita doa, InsyaAllah Allah akan kabulkan. Cumanya ada beberapa sebab Allah tak kabulkan pada masa itu juga. Sebab mungkin Allah nak tangguhkan dulu. Tangguhkan dulu, Allah nak gantikan benda lain yang lebih baik. Ataupun sebab dengan diri kita banyak dosa. Sebab tu doa kita tu agak susah untuk dikabulkan. Tapi Allah akan kabulkan. InsyaAllah. Yang seterusnya, sifat wajib Allah yang keenam iaitu Al-Wahdaniyah. Al-Wahdaniyah artinya esa atau tidak berbilang. Al-Wahdaniyah esa. Esa ni boleh dikatakan maksudnya satu. Esa. Allah yang esa, satu. Ataupun dengan kata lain, tidak berbilang. Tak berbilang. Tidak berbilang maksudnya tak banyak lah. Tak lebih daripada satu. Contohnya macam jari kita kan. Jari kita ni berbilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. 10 jari kita. Tapi Allah tidak. Allah esa. Satu saja. Allah satu. Yang kedua. Allah Ta'ala bersifat dengan Al-Wahdaniyah. Bermakna Allah Ta'ala esa dan tunggal pada zat, sifat dan perbuatan. Allah ni esa. Esa dan tunggal. Esa tunggal ni samalah satu.
Tidak berbilang, tak lebih daripada satu. Bukan 2, 3, 4. Dia satu saja. Pada zat, sifat dan perbuatan. Pada zat ni maksudnya kalau manusia ni, zat manusia ni contohnya ada kepala, ada tangan, benda yang kita boleh nampak. Tapi zat Allah ni sekarang kita tak boleh nampak lagi. Memang kita belum boleh lihat. Yang kita lihat nanti dekat akhirat sana, kat syurga. Bahkan bila manusia ni dapat lihat zat Allah ni, adalah nikmat yang paling terbesar dalam syurga. Zat, sifat. Sifat ni macam sifat lah. Kalau sebagai manusia, baik hati, pemurah. Tapi Allah ni pun ada sifat juga. Contohnya kalau sifat pemurah manusia dengan sifat pemurah Allah tak sama. Memang ada persamaan, pemurah. Allah pemurah. Tapi Allah ni maha pemurah. Maha ni maksudnya lebih lagi. Contohnya kalau kita tahu manusia ni pemurah, baik hati, suka sedekah. Tapi Allah lebih lagi tu. Maha pemurah. Dan perbuatan, Allah ni esa dan tunggal pada zat, sifat dan perbuatan. Maksudnya semua benda ni, zat, sifat, perbuatan ni hanya ada pada Allah saja. Satu je. Tak ada pada yang lain. Esa. Yang ketiga, alam ini dengan segala keindahan dan aturannya menjadi bukti terhadap kewujudan dan keesaan Allah Ta'ala. Alam ni dengan segala keindahan, aturan, aturan ni maksudnya perubahan siang dan malam, semua yang ada ke alam ni bukti bahawa kewujudan Allah ni ada, dan keesaan Allah. Maksudnya apa? Alam ni dia teratur, mesti yang mentadbirnya mesti satu. Mesti satu. Esa. Maksudnya Allah tu buat aturan tu dia seorang saja. Contohnya kalau nak waktu malam, nak berapa jam, waktu siang nak berapa jam, tu semua ditentukan oleh Allah saja. Esa, satu saja. Cuba bayangkan kalau alam ni ataupun apa-apa ni lah yang berlaku dekat dunia ni ditadbir oleh lebih daripada seorang Tuhan. Sebagai contoh, Allah sepatutnya Allah satu kan? Tuhan satu kan? Cuba bayangkan, bayangkan saja. Bayangkan alam ni dengan apa-apa yang berlaku di dunia ni ditadbir oleh 2, 3, 4, 5 Tuhan. Tuhan banyak. Cuba bayangkan. Mesti akan berlaku perselisihan. Contohnya Tuhan yang pertama ni, aku nak waktu siang panjang daripada malam supaya manusia ni dapat cari rezeki lebih banyak. Sebab manusia ni hidup mewah, banyak dia punya bekalan dia untuk hidup dunia ni. Lepas tu Tuhan kedua pula cakap nak singkatkan siang ni, nak panjangkan malam. Alasan dia supaya manusia ni rehat cukup, rehat lebih daripada bekerja dia penat. Kau bayangkan, tak huru-hara dunia ni. Tuan ketiga, 4, 5, 6, yang lain tu belum tahu lagi dia punya pendapat dia, dia punya keinginan dia. Jadinya bukti alam ni teratur, siang dan malam ikut sistem dia semua. Bukti bahawa Allah ni esa. Allah ni ada dan esa, satu saja. Tak lebih. Tak lebih. Itu bukti dia. Dalil nakli sifat al-wahdaniyah. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwar rahmanir rahim. Surah Al-Baqarah ayat 163. Artinya, dan Tuhan kamu ialah Tuhan yang Maha Esa,
tiada Tuhan yang berhak disembah selain dari Allah, yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Dalam surah Al-Baqarah pun, Allah telah buktikan bahawa Allah ni satu. Tuhan kamu ialah Tuhan yang Esa, Maha Esa. Maha Esa, maksudnya memang satu. Satu saja tunggal. Tuhan kita ni. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain dari Allah. Apa lagi mengasihani. Tak Tuhan lain. Kalau awak bandingkan dengan orang-orang yang selain Islam, Tuhan dia ada banyak. Berbilang-bilang. Ada yang Tuhan dia patung ni, Tuhan dia orang ni, dia buat dalam bentuk patung. Ada yang tangan banyak, ada yang dia punya sebelah dia macam mungkin tuhan-tuhan lain, pentadbir bahagian lain, ni bahagian lain. Tapi Allah sahaja satu. Allah satu saja dan boleh mentadbir segala-galanya. Tak perlukan bantuan. Tak perlu ada Tuhan yang kedua, ketiga. Tuhan kedua ni jaga bahagian ni, Tuhan ketiga jaga bahagian ni. Tak ada. Tak perlu pun. Tuhan hanya ada satu saja. Allah adalah yang berhak, yang lebih patut disembah. Selain dari Allah. Dan ingatlah bahawa tiada Tuhan lain daripada Allah. Hanya Tuhan satu saja. Baiklah. Itu saja pelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah. Di masa akan datang kita akan sambung sifat wajib bagi Allah yang ketujuh, iaitu Al-Qudrah. Saya tangguhkan pelajaran pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surat Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahu azim. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi murid.